Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, apa khabar adik-adik hari ni? Khabar baik. Dah makan dah semua? Dah. Okay, ni adalah sesi kaunseling kita yang keempat. Okay, so saya nak tanyalah, ingat tak lagi apa sebenarnya matlamat sesi kaunseling kelompok kita ni? Okay, yang pertama apa? Menyelesaikan masalah. Okay, lagi? Mencari perubahan tingkah laku. Okay, betul. Matlamat sesi kaunseling kelompok kita adalah untuk mencari penyelesaian masalah dan juga mencari perubahan tingkah laku. Okey, untuk pertama sekali hari ni, saya nak tunjukkan satu video kepada adik-adik. Sekejap ya. Okey, seterusnya berdasarkan pendapat adik-adik sekalian, apa yang adik dapat daripada video yang kita tengok sebentar tadi? Ada siapa-siapa yang nak ceritakan apa yang didapat ke ataupun apa perasaan adik lepas tengok video tadi tu? Ayolah. Aku dapat lirik dia pasal macam ada makna-makna yang kita boleh faham lah. Kalau tengok pun dah boleh faham lah lagu tu pasal apa. Second, lirik dia pasal kita kena kejar lah impian kita masa depan. Kerja usaha, terus usaha tak boleh mengalah. Okey, seterusnya Akil, apa pandangan Akil mengenai lirik lagu tadi? Pada pandangan saya tentang lirik lagu itu ialah jika jatuh bangun, jikalau tidak berjaya buat lagi, kalau kita perlu berusaha sampai bila kita berjaya dan dapat menjadi satu kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan semua orang yang kita sayang. Jadi sampai itu juga.
Kalau contohlah kalau kita tidak contoh kalau kita sudah macam saya tak berjaya lah nak buat benda ni. Saya tak nak menjaga lah. Tak boleh. Sebab kita perlu buat lagi try sampai je untuk keuntungan diri dan semua orang yang kita sayang. Kalau kita rasa itu bukan bidang kita, jangan buat sebab susah. Kalau kita rasa bidang kita tu macam ni bidang aku kena buat macam ni. Aku try ke buat. Kalau sana jangan tukar bidang terus. Nanti kita tak tahu masa depan kita. Lepas tu janganlah kita pun patah hati kalau dah sebabkan kegagalan kita sendiri. Itu saja. Setuju? Kalau Irfan pula, Irfan rasa macam mana? Pada pendapat saya, kita semua harus berusaha untuk mengejar impian kita. Betul. Kalau Nadira? Pada pendapat saya rasa kita mestilah kena berusaha sampai kita berjaya dalam dunia ni. Kita janganlah patah semangat untuk mengejar impian kita. Selagi boleh, selagi kita mampu, kita capaikan impian kita itu. Kalau Nurul pula, Nurul rasa macam mana? Pada pendapat saya, pasal lirik lagu ni kan, apa tu, dia suruh kita usaha kan. Lepas tu kita kena beranikan diri untuk kerja apa yang kita nak. Macam tu, untuk kerja kita punya impian. Dia tak boleh takut, lepas tu kita kena usaha. Tak ada apa pun yang tak boleh kalau kita usaha. Betul. Betul? Okeylah, kalau ikut pandangan saya setuju je dengan pendapat adik-adik semua. Dan kalau saya sendiri, pandangan saya lah daripada video tadi sebenarnya, macam dalam kehidupan kita ni kan, sebenarnya kadang-kadang benda yang kita rasa mustahil tu pun kita boleh dapatkan dia kalau kita berusaha. Macam tu lah. Tambah-tambah lagi macam adik-adik semua kan di peringkat sekolah. Memang di peringkat sekolah ni kita akan ada banyak halangan lah. Contohnya mungkin kerja sekolah banyak ke, mungkin kita rasa macam subjek tu susah ke, rasa macam tak boleh nak gurah dengan cikgu ni ke. Tapi sebenarnya kalau kita buat betul-betul, kita berusaha, kita sendiri yang ada inisiatif untuk belajar, kita boleh je sebenarnya dapat keputusan yang cemerlang. Betul tak? Betul. Okey, sebenarnya saya lupa nak bagi tadi untuk pengetahuan adik-adik lah. Tajuk lagu tadi tu pun sebenarnya ialah Kejar Mimpi. Sebenarnya daripada tajuk tu pun kita dah boleh dapat dah apa yang kita nak lah. Maksudnya dalam lirik tu pun dia cakap yang kita pasti bisa, yang walaupun kita jatuh, esok tu kita kena usaha lagi dan seterusnya macam tu lah. So saya harap lah daripada even sedikit video tadi tu pun dapat membantu adik-adik supaya adalah macam perasaan kita kena pasang satu impian untuk kita berjaya. Okey, seterusnya saya nak bagi kertas ni seorang satu. Okey. Lepas tu Sebab apa kan? Tulis ni. banyak dia tulis. Tulis lirik kan? Sekarang ni saya nak bagi masa dekat adik-adik 5 minit untuk adik-adik semua tulis apa impian yang adik-adik nak capai. Apa-apa je lah, dari segi pelajaran ke, mungkin cita-cita ke atau apa-apa je lah impian yang adik-adik rasa nak ada benda tu. Boleh lah. Boleh kena. Ayat tu apa? 5 kan? Tak payah. Tak payah ayat. Okey, Tak ya. payah senar lagi Okey. kan? Jangan nak kecil. Thank you.
A few moments later. Siap ke semua? Dah. Okey, kita bolehlah start. Mulalah berkongsi. Saya nak adik-adik kongsi lah apa yang adik-adik tulis dalam kertas tu mengenai impian adik-adik. Mungkin Ifan boleh mulakan dulu. Saya ingin menjadi pemain bola sepak yang handal untuk membantu orang tua saya. Pemain bola sepak yang handal. Maksudnya Ifan memang minat lah untuk bermain bola. Selalunya Ifan main bola kat mana? Salah kan? Kat dalam belakang. So maksudnya selain daripada main dalam taman tu, pernah tak main peringkat sekolah ke, negeri ke? Benar. Tak pernah lagi lah. So kalau diberikan peluang, adakah Ifan akan join? Dia ikut. Join lah kan? Okay. Tu je kan ada impian lain lagi? Tak ada lah. Tak ada lah. Kalau Akil, apa impian Akil? Saya nak menjadi seorang cikgu bahasa Melayu dan seorang cikgu pendidikan dan teori. Okay. Sebab sekarang saya nak menjadi seorang cikgu bahasa Melayu dan saya nak menjadi seperti mak saya iaitu seorang cikgu bahasa Melayu juga dan ayah saya seorang cikgu pendidikan dan sebagainya. Dan selain itu impian saya yang kedua ialah untuk menjadi pemain bola sepak yang dikenali dan terkenal dan bermain untuk pasukan di Liga Premier. Oh, di luar negara lah. Saya juga ingin menjadi seorang pemain game yang andal dan juga peringkat antarabangsa dan negeri. Maksudnya permainan game tu game online ke macam mana? Game online. Okay, game online yang selalu Akil main apa dia? So maksudnya Akil nak jadi pemain handalan untuk permainan game tu lah. So kalau minat untuk bermain bola sepak tadi tu, yang kita cakap nak main di Liga Premier di England tu, maksudnya memang sepanjang Akil sekolah ni ada join mana-mana aktiviti bola sepak ke tak? Tak ada. Saya tak. Hari tu saya pemilihan tak dapat sebab dia bukan cikgu nak saya macam bukan tak badan yang besar tau. Dia sebab itu saya nak pilih pemilihan yang bukan untuk di bawah 11 tahun. Dan saya waktu itu umur 12 tahun lah. Saya tak apa lah. Oh, kiranya last Akil main bola sepak masa Akil sekolah rendah lah. Ya, So sepanjang sekolah menengah ni tak ada main bola sepak lagi lah. ada tapi itu waktu PJ lah, waktu saya di Kelas American Jasmani. Ah. Okay, terima kasih Akil sebab sudi berkongsi mengenai impian Akil sebenar tadi. Okay, seterusnya mungkin Nurul boleh kongsikan impian Nurul? Nurul nak jadi orang yang berkejaya lah untuk masa depan. Lepas tu nak jadi, sekarang saya nak jadi pelajar yang cemerlang macam tu. Lepas tu nak jadi anak kebanggaan ibu lah yang boleh bangga ke ibu. Okay. Lepas tu bila saya dah besar, saya nak ada keluarga yang bahagia macam tu. Faham? Lepas tu nak jadi orang yang dapat berbakti pada negara. Saya sebenarnya nak jadi seorang pelakon fashion yang terkenal lah, yang orang lain dapat kenal, yang boleh pergi jauh lah macam tu. Lepas tu, last saya nak bawa keluarga saya pergi kat tempat-tempat yang kita orang tak pernah pergi lah, melancong, tempat yang memang tak pernah pergi. Okay, faham? Kiranya, okay, cita-cita Nurul untuk jadi seorang pelakon fashion. So maksudnya daripada sekarang, pernah tak Nurul macam try lukis baju ke? Ada sebab saya memang minat daripada kecil. Adalah kecil-kecil pun adalah buat baju Barbie macam tu. So memang daripada kecil sampai sekarang lah Nurul dah biasa melukis design baju macam tu. Walaupun tak cantik. Tak apa, dia sebenarnya bagi saya tak cantik tu dia tak apa sebab dia macam bakat tu kita boleh asah. Maksudnya kalau betul-betul Nurul ialah betul-betul berminat and nak bekerja sebagai seorang pelakon fashion, mungkin Nurul boleh ambil macam kelas-kelas
melukis ke, menjahit kan untuk buat design baju kan. Oh sekarang memang ada join lah. Dekat mana? Sekolah. Sekolah menjahit lah. Oh. Memasak situ. Faham? Okay, bagi saya tu macam minat kerjaya yang baik lah. And dia kalau kita minat satu benda tu memang kita akan lagi usaha untuk buat. Kan? Okay, seterusnya Nadira, apa antara impian yang Nadira nak capai? Impian yang saya mau capai ialah nak berjaya dalam bidang yang saya idamkan. Saya nak banggakan mak ayah. Cita-cita saya mau jadi seorang penari. Okay. Ui. Saya nak cemerlang dalam hidup, mahu menguasai dalam semua bidang pelajaran, mahu pergi belajar di luar negara dan saya mahu menjadi pelajar contoh untuk pelajar-pelajar lain. Okay. Dan saya mesti belajar untuk tidak putus semangat untuk dapat memahami bidang yang saya minat. Okay. Kalau macam setakat ni lah kan, apa antara bidang yang Nadira suka buat? Saya suka dalam bidang menari. Menari. So maksudnya memang dekat sekolah memang ada join kelas ke, pertandingan menari ke? Ada Oh, join tu macam peringkat, sampai peringkat mana? peringkat sekolah maybe. Peringkat sekolah menari untuk macam majlis-majlis ke ataupun Untuk majlis, untuk macam guru naik pangkat tu. oh, okay, faham. So kalau macam bidang, contohlah bidang tu selain daripada menari, bidang yang Nadira nak cuba lagi apa? Maksudnya kalau Nadira memang minat untuk menari sajalah. Kalau segi pelajaran? Mau jadi Maksudnya Nadira macam minat subjek apa? Bahasa Melayu ke, Inggeris ke, pendidikan Islam ke? pendidikan Islam, minat. Tu je. Okay, seterusnya Ain, ada apa yang Ain nak share mengenai impian Ain? Okay, first sekali nak banggakan ibu bapa lah. Sebab siapa je tak nak tengok parents happy. Betul? Second, nak jadi askar sebab minat. Lepas tu, nak dekatkan diri dengan Allah sebab Allah sebaik-baik perancang lah. Kalau kita nak apa-apa, minta dekat dia. Okay. Lepas tu nak terus jadi happy ke lelaki. Maksudnya kalau gagal dalam satu benda tu, tak sedih lah. Okay. And tak putus asa. Selagi tak dapat, lagi tu kita buat. And takkan berhenti usaha lah. Lepas tu nak jadi orang yang lagi jadi lebih matang dalam semua perkara. Okay. Macam boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Betul? And mana yang baik, mana yang buruk untuk masa depan. Lepas tu last sekali nak kawan-kawan yang berkualiti lah. Yang boleh bagi motivasi. Yang boleh support kita lah kalau kita nak apa-apa. Okay, macam tadi Ain cakap Ain minat untuk menjadi seorang askar. So sebenarnya apa yang membuatkan Ain minat untuk jadi askar tu? Sebab Abah. Sebab Abah, Seorang askar lah tapi dah pension. so sebab itulah Ain pun nak jadi askar juga. Okay, kalau dari segi kawan-kawan yang berkualiti tu, maksudnya pernah jadi apa-apa ke sebelum ni yang membuatkan Ain perlu rasa kena ada kawan yang berkualiti? Pernah. Maksudnya pernah jadi kejadian yang macam mana? Macam kawan macam tak percaya kita lah. Lepas tu macam biasa lah, cakap belakang, tu biasa lah. So maksudnya Ain pernah melalui lah fasa-fasa mempunyai kawan yang perangai yang macam tu lah. Okay, faham? So sebenarnya bagi saya, kita macam impian semua orang ni kalau kita dengar tadi pun macam berbeza. Mungkin Akil dengan Irfan dia ada persamaan dari segi nak menjadi pemain bola sepak. Tapi macam Akil yang bezanya sebab dia kata nak di Liga Premier England kan, maksudnya di luar negara. So nak jadi cikgu juga kan. Okay, so kalau contohlah Akil rasa macam mana cara untuk Akil capai impian tu? Apa yang Akil kena buat? Saya jadi seorang cikgu dan mengikuti cara
ibu saya belajar. Lepas tu belajar dan melalui tentang bahasa, peribahasa, karangan, isi tersurat, semualah. Dan lagi satu untuk menjadi pemain bola sepak, berlatih selalu. Kalau rasa tak boleh buat lagi. Kalau contoh rasa macam sakit, jangan push, nanti lagi hari diri. Macam tu lah. So macam lah, pada pandangan saya kalau macam contoh cara yang Akid cakap tadi, maksudnya daripada sekarang ni Akid dah kena berusaha, belajar bersungguh-sungguh. Dan kalau untuk menjadi seorang pemain bola sepak tu maksudnya Akid kena banyak buat latihan-latihan fizikal, berlatih pemain bola sepak dengan kawan-kawan ke kan? Betul tak? Okay, seterusnya kalau Ain rasa macam mana cara untuk Ain nak jadi seorang askar ke macam mana? Kalau askar pun kena belajar rajin juga. Sebab Betul? kalau udah tapi kena usaha je lah. Kena banyak-banyak usaha. Kena banyak usaha tu, okay, contohnya kalau askar ni apa yang lagi kena lebih usahanya? Dari segi apa? Dan lagi? Fizikal, nanti kita punya badan, kekuatan badan kita. Macam tu lah. Okay, betul. Dia betul juga sebab sebenarnya macam mana pun kita nak jadi apa sekalipun, yang penting kita jangan tinggalkan kita punya pelajaran. Terus ni kalau Irfan rasa macam mana cara untuk Irfan yelah capai impian Irfan untuk menjadi seorang pemain bola sepak tu? Ya, saya akan berlatih dulu. Okay. Lepas macam dah macam Kalau dah mahir, kalau dah mahir saya akan try lah untuk join peringkat sekolah ke. main bola sepak peringkat sekolah macam tu. Okay. Okay juga macam tu. Okay, kalau Nadira rasa macam mana cara Nadira nak cuba jadi penari ke ataupun yelah nak berjaya dalam bidang pelajaran ke macam mana? Saya nak mesti banyak berlatih untuk nak menari, banyakkan latihan dan tingkatkan kemahiran dalam berlatih untuk kita belajar dalam satu seni tu. Macam kita nak tahu macam mana nak belajar pergerakan dia one by one, and then mesti kena tingkatkan kemahiran dalam bidang tu. Walaupun saya tak reti, tapi saya kena usaha untuk tingkatkan kemahiran itu. Okay, betul. Sebab macam mana pun kalau kita minat, kalau kita nak benda tu, kita kena usaha sampai kita dapat juga. Kalau macam Nadira, kalau betul-betul minat untuk menari, kena belajar lah. Tengok macam dari segi YouTube mungkin ada juga kan. Kadang-kadang dia ajar kita step untuk menari ke. Mungkin peringkat sekolah pun Nadira memang ada join kan? Ya. Okay. Kalau Nurul rasa macam mana cara untuk Nurul capai impian Nurul tu? Nurul cuba untuk, kalau Nurul nak jadi breaker fashion kan, Nurul akan cuba untuk belajar menjahit dan usaha-usaha lah untuk menjahit. Okay. Masa kan sekolah rendah, Nurul ambil aliran muzik dengan seni. Dia memang bercampur. Lepas tu bila dah form 1, dia kena pilih tahu muzik ke seni. Tapi saya ambil muzik. Itu salahnya, tapi saya minat je muzik. Okay, lepas tu dah naik form 4 ni barulah ke SRT. Tapi disebabkan COVID semua kan, ada masalah macam ni, so macam susah sikit lah. So saya ada give up juga untuk nak terus kerja, nak jadi breaker fashion ni. Saya ambil nak jadi cikgu sebab rasa benda tu macam klise yang senang kan. Lepas tu bila saya dah masuk form 4 and cikgu saya pun macam push, macam ajar lah juga kan. So saya macam ada minat balik lah untuk nak ke sini. Sebab daripada kecil kan, daripada benda tu, sebab satu je, sebab saya tengok cerita yang macam perempuan feminin macam tu kan, cerita yang Barbie semua tu, saya tengok baju dia pun cantik-cantik. So dulu masa kecil-kecil saya minat sangat kan. Boleh semua nak Barbie. Lepas tu bila dah besar ni, dia macam fikirlah nak jadi benda tu. So dia daripada kecil lah macam tu. Faham? Dah akan lebih usaha lah. Kiranya sepanjang tempoh PKP tu, kalau ada macam kerja yang Nurul kena menjahit, Nurul buat macam mana?
usahalah macam cikgu akan check, lepas tu akan hantar gambar yang itu jahitan tau. Dia nak tunjuk cara jahitan tu, kita takkan faham kalau kita tak tengok depan-depan. So benda tu bagi stres gila sebab memang stres gila lah masa tu. Tapi cikgu ambil keputusan untuk kita ni pergi rumah cikgu. Dalam seminggu macam tu lah. Itu pun tak dapat siapkan. Tapi untungnya sekolah dah nak buka masa tu. Sebab tu kita orang dapatlah siapkan. Dan saya pun siapkan sebelum sekolah masa tu. So cikgu ambil lah kerja saya tu. Sebab saya ada usahalah pergi sampai ke taping sana cari hiasan nak buat baju tu. Nak dapat markah tinggi lah. Tapi macam bagi saya baguslah apa yang Nurul buat tu sebab walaupun kalau saya sendiri pun kita mengaku sebenarnya susah tau kita nak buat benda yang kena praktikal ni tapi kita nak online. Contohnya macam Nurul cakap menjahit tadi kan, macam mana kita nak tengok just berdasarkan video je kita nak pandai jahit, sedangkan kita kena belajar benda tu macam depan-depan. Cikgu ajar dan kita buat benda tu senang. Tapi bagi saya benda tu satu perkara yang baik lah bila Nurul terus berusaha untuk buat juga, siapkan juga kerja untuk menjahit tu walaupun dengan beberapa kesukaran sepanjang PKP ni kan. Yelah usaha pergi rumah cikgu apa semua tu, dan mungkin sebab tu juga saya rasa cikgu pilih hasil kerja Nurul dan bagi juga markah yang tinggi kan. So maksudnya orang kata apa usaha kita tu dia takkan mengkhianati hasil. Macam tu lah. Tapi saya tak kisah pun apa-apa. Sebab saya memang minat kemahiran daripada pelajaran lah. Macam akademik tu kurang tak sangat. Kalau kemahiran tu tak kisahlah masak ke apa ke semua suka. Itulah. Dia sebenarnya bagi saya mungkin ada setengah orang yang tak diberikan, orang kata apa, ada setengah orang yang tak minat terhadap pelajaran atau pendidikan ni kan. Kita boleh je sebenarnya usaha untuk bahagian lain. Contohnya bahagian kemahiran kan. Misalnya masak ke, menjahit. Untuk lelaki mungkin ada bahagian teknikal. Repair kereta ke. Sebab kita pun ada je sekolah-sekolah college vocational, sekolah yang ajar benda-benda kemahiran. So sekarang ni bila kita dah, contohlah macam Nurul sekarang dah form 4 kan. So bila Nurul dah tahu minat Nurul, kita boleh pilih sebenarnya. Kalau rasa kita betul minat benda tu, macam Nurul cakap tadi lah, kena buat sampai betul-betul lah. Sampai kita berjaya. So kalau Irfan rasa selain pada kemahiran, apa lagi yang Irfan boleh buat? Contohnya kemahiran betulkan barang ke, repair barang ke, pernah tak? Pernah buat? Pernah. Oh, contohnya Irfan pernah baiki barang apa? Macam kipas rosak. Oh ya ke? Maksudnya Irfan buat tu dekat rumah sendirilah. Oh, so berjaya lah benda tu. Okay, so Irfan belajar tu daripada? Arwah ayah. Oh, daripada arwah ayah. Maksudnya arwah ayah Irfan tu pernah ajar Irfan lah. Benda tu bagus sebenarnya sebab dunia pendidikan sekarang memang dia mencabar tau. Tapi macam mana pun orang yang ada kemahiran ni dia sebenarnya boleh juga berjaya. Tak semestinya kita kena belajar pandai-pandai tu mesti. Cuma bagi saya lah, kemahiran ke pendidikan ke asal kita usaha, kita boleh jadi orang yang berjaya. Okey, yang terakhir sekali lah saya nak ucap terima kasih dekat Akil, Irfan, Nurul dan Lina dan Ain kerana sudi lah untuk berkongsi impian apa yang adik-adik nak capai dalam hidup adik, dan saya berharap supaya apa yang kita impikan hari ni, orang kata bermimpi mula-mula tak salah. Sebab daripada mimpi itulah kita boleh capai apa yang kita nak. So saya harap supaya adik-adik semua tak berputus asa, teruskan segala impian yang nak tu. Kalau nak jadi pemain bola sepak, jadi pemain bola sepak yang berkualiti. Nak jadi cikgu, usaha. Kita nak masuk juga lah. Kita ada saluran kan, nak jadi cikgu boleh masuk IPG ke, mana-mana maktab perguruan ke, nak jadi breaker fashion pun boleh juga teruskan minat untuk menjahit ke, memasak ke kan, apa yang kita suka buat. Kalau macam Nadira untuk jadi seorang penari, teruskan minat tu kan, cari, tingkatkan lagi kemahiran untuk menari tu. Kalau macam Ain nak jadi seorang askar tu, Ain kena bersedia lah dari segi fizikal dan mental, sebab kita tahu untuk menjadi seorang askar ni, di latihan tu agak susah lah. So walaupun kadang-kadang banyak je halangan-halangan yang kita akan jumpa selepas-lepas ni, saya harap benda tu tak mematahkan semangat adik-adik semua untuk terus capai apa yang adik nak. Okay? So yang paling penting sekali, kita jangan lupa dalam setiap sesi kaunseling kelompok kita ni, kita terikat dengan etika kerahsiaan. Dan apa-apa yang dibincangkan semasa sesi ini hanya akan berakhir di dalam sesi ini sahaja. Terima kasih kepada adik-adik semua dan kita akan berjumpalah di sesi yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam.